Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Muhammad Nuruddin, merawat pesakit berdepan dan juga cara jauh. Dan juga saya juga seorang terapis tukang bekam dan juga pengurut selain pada ruqyah. Pada video ni saya nak cerita berkenaan tentang penyakit anxiety dan bagaimana cara-cara yang saya gunakan selalu untuk membantu pesakit anxiety. Yang pertama, kita kena faham anxiety ni punca dia adalah daripada fizikal kita. Yang pertama adalah disebabkan oleh gastrik. Perut kita ada banyak asid. Okey, gastrik. Kemudian dia akan jadi GERD. Angin dia akan jadi angin madu kat sini. Kemudian dia akan naik ke otak, dia jadi anxiety. So dia akan jadi gangguan pada pemikiran dan juga emosi disebabkan ada satu enzim yang nama dia hormon serotonin, tak salah saya. Satu hormon serotonin tu dia takkan keluar disebabkan oleh perut yang ada gas dan berasid. Jadi perut ni kena selesaikan dulu masalah perut. Okey, jadi saya nak cerita pengalaman saya sebagai orang yang selalu menggunakan Gaviscon pada satu ketika dulu. Saya memang selalu guna Gaviscon sebab saya perut berasid. So saya hampir-hampir nak jadi GERD dan saya mungkin boleh jadi anxiety kalau saya tak jaga benda tu. Yang pertamanya, kaedah yang digunakan dalam perawatan saya ni selalunya kita akan guna kaedah meditasi dan juga zikir nafas. Jadi pesakit jarak jauh dia akan buat zikir nafas dan meditasi dengan bantuan dan juga panduan daripada saya. Saya akan wirid daripada jarak jauh. Dalam masa sama si pesakit pun akan buat meditasi untuk memohon Allah masukkan aura positif dalam badan dia dan keluarkan aura negatif. Dalam masa sama boleh selaraskan darah dia, badan dia. Dalam masa sama insya-Allah hormon dia akan stabil. Itu bantuan yang pertama, kaedah yang pertama. Dan pesakit yang datang berdepan pun selain pada saya ruqyah dia, saya akan ajak dia untuk buat zikir nafas dan juga meditasi. Okey, apa kaitan anxiety dengan jin dan syaitan? Anxiety ni disukai oleh syaitan sebab dia emosi. Jadi syaitan dan jin liak akan berpusu-pusu masuk mengganggu orang yang anxiety. So sebab tu orang anxiety dia mudah halusinasi, orang anxiety mudah emosi, orang anxiety mudah nak buat perkara-perkara yang di luar akal Dan selalunya orang anxiety ni susah nak bekerja memang susah kehidupan dia kalau kita tak selesaikan. Sebab tu dia kena gabung kaedah ruqyah, dia kena gabung kaedah fizikal. Jadi pemakanan yang sesuai untuk orang gastrik kita kena jaga. Kena kurangkan benda berasid, kena tidur awal pukul 10 hingga pukul 11 kena tidur dah untuk nak keluarkan hormon yang memberi ketenangan di otak. Hormon serotonin tu untuk kegembiraan. Jadi kalau kurang hormon tu dia akan jadi murung Orang anxiety ni dia akan murung. Kemudian seterusnya orang anxiety juga boleh berbekam untuk mengurangkan gangguan jin dan syaitan dalam badan dia. Dia juga mengeluarkan darah-darah kotak, akan stabilkan gas dalam badan dia. Kemudian urutan anxiety. Jadi boleh cari tukang urut untuk buat urutan anxiety. Kalau yang dekat dengan sini memang mereka mai sini, saya akan urut Saya akan buat urutan anxiety di dada, di kepala, di perut, di kaki. Ada poin-poin untuk gastrik tu kita akan bantu. Setakat sekarang kalau kita buat urutan anxiety memang banyak membantu. Urutan anxiety, ruqyah kita gabung dengan bekam. Itu yang kalau main berdepan Kalau yang jarak jauh kita akan buat cara meditasi. Kemudian dia kena carilah urutan dan bekam kat sana Dan dia kena jaga pemakanan di sana. Okey. Dan seterusnya saya nak share berkenaan tentang saya menyelesaikan asid dalam perut saya tu menggunakan ESP. Saya bukan ejen Shaklee jadi tuan-tuan boleh cari sendiri nak cari kat Shopee ke, nak cari kat ejen ke. ESP ni dia protein soya, jadi serat soya tu yang berkualiti tinggi. Dia ni macam seolah-olah macam sponge tau, dia serap asid dalam perut. Jadi perut kita rasa macam sejuk, jadi relax. Kita tak sakit perut, kita tak panas perut. Kita rasa relax macam tu. InsyaAllah hormon serotonin tu akan lancar. Jadi ESP ni banyak membantu. Kalau Amway pun dia ada soya yang untuk enrich soya tu. Herbalife pun dia ada. Kebanyakannya jenama-jenama antarabangsa dia akan ada protein yang berpotensi tinggi macam ni. Jadi kalau Shaklee ni ESP memang terkenal dan memang cukup dahsyat ini. Yang ni memang kesan kat saya dan juga pesakit-pesakit saya cukup bagus. Kebanyakan beri review yang baik, beri maklum balas yang baik. Okay, jadi saya bukan nak jual benda ni. Tuan-tuan cari sendirilah. Saya sebut saja ni ESP. Boleh cari. Minum hari-hari 2 gelas. Satu gelas tu bubuh 2 camca besar tu. Dia ada skop dia. Bubuh dengan air suam sikit, minum. Ataupun buat air sejuk, kita shake dia, minum. InsyaAllah perut rasa sejuk sangat. Kemudian bersenam. Mesti bersenam. Orang yang anxiety kena bersenam.
Dalam rumah pun kena bersenam. Buatlah apa-apa senaman yang ringkas, yang workout yang ringkas, boleh selancarkan darah. Terutamanya senaman yang melibatkan ABS. ABS ni maksudnya perut. Macam sit up, plank, pumping, kemudian squat, apa-apa yang melibatkan perut dan juga paha dia kena buat. Baru dia akan boleh lancarkan darah dia peringkat untuk bahagian perut. Okey, selain pada ruqyah dan sebagainya. Jadi itulah kaedah yang saya nak bagi pandangan berkenaan tentang penyakit anxiety ni. Terima kasih. Assalamualaikum.